Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Semoga semua kadet remaja sekolah yang berada di Sekolah Agama Chuah sihat, sejahtera insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita nyanyikan dahulu lagu kadet remaja sekolah bersama-sama. Jadi anda semua diminta untuk berdiri ketika menyanyikan lagu ini. Kadet remaja sekolah menuju satu ikatan bersaudara, bersatu menjulang keamanan negara, menjayakan ilmu iman dan amal. Marilah kita membina peribadi, membentuk insan yang kreatif, terarah kecemerlangan diri sepanjang masa yang berterusan. Remaja sebuah cabaran menjadi bangsa Malaysia maju dan cemerlang, remaja berwawasan, jangan kita lupa kepada pencipta. Remaja hayati budaya, ilmu iman dan amal, letakkan di hati dan jiwamu wawasan kadet remaja sekolah. Baik, Alhamdulillah, setelah kita berjaya bersama-sama menyanyikan lagu kadet remaja sekolah, kali ini kita lihat kepada video yang berikut. Baik, jadi berdasarkan video ini, apakah yang awak dapat ambil pengajaran ataupun apakah yang awak faham daripada video yang telah dibentangkan sebentar tadi? Jadi sila kemukakan jawapan anda di dalam borang kolaboratif yang ada di hadapan ini, iaitu dengan cara awak isi di sini. Okey, tekan di bawah ni, tekan di halaman ataupun di bahagian share thoughts and or images here. Okey, awak letak sini, awak tulis apa yang awak faham daripada video yang telah awak tonton sebentar tadi. Seterusnya kita beralih kepada tajuk kita ini. Berdasarkan video yang telah awak tonton sebentar tadi, kita akan beralih kepada satu topik yang sangat popular, iaitu ikatan dan simpulan. Ikatan dan simpulan mempunyai makna yang tersendiri. Nanti kita akan lihat dan kita akan belajar apakah yang dinamakan dengan ikatan dan apakah yang dimaksudkan dengan simpulan. Antara ikatan dan juga simpulan yang akan kita belajar pada kali ini adalah buku sila. Buku sila ini digunakan untuk mengikat dua utas tali yang sama tebal. Dan buku sila ini adalah satu simpulan yang sering kali dan memang digalakkan untuk
kita gunakannya ketika kita melakukan aktiviti bantu mula. Okey. Jadi buku sila ni adalah satu simpulan yang biasa, yang kita pakai di dalam ikatan seharian. Dan ingat, apa itu bantu mula? Okey. Bantu mula itu adalah ini yang ada di hadapan kamu semua. Bantu mula adalah suatu aktiviti yang melibatkan pertolongan cemas. Aktiviti pertolongan cemas, yang mana apabila seseorang itu mengalami kesakitan, patah tangan, kecederaan, jadi bantu mula inilah kemahiran bantu mula inilah yang akan digunakan sebagai kadet ataupun sebagai manusia biasa untuk mengelakkan berlakunya kecederaan yang lebih teruk. Jadi bantu mula ini memerlukan ikatan. Jika kita lihat dalam slide yang ada ini, di bahagian sini nampak dia ada ikatannya, dan di bahagian sini juga, di atas ni pun juga ada ikatan yang sama. Maka apakah ikatan yang digunakan? Ikatan yang digunakan di sini adalah ikatan buku, bukan ikatannya, simpulan buku sila. Seterusnya adalah simpul manuk. Simpul manuk ini adalah suatu simpulan yang digunakan untuk mengikat tali pada tiang ataupun pada kayu balak. Dan ikatan ini tidak mudah terungkai seperti mana ikatan buku sila, yang ada kaedahnya untuk kita merungkai dengan cara yang lebih mudah. Jadi simpul manuk ni secara mudahnya dan ringkasnya, ia digunakan untuk mengikat tali pada tiang ataupun pada balak. Bila nak pakai? Contohnya adalah kita pakai ketika kita hendak memautkan bot kita pada tiang, supaya bot kita tidak dibawa oleh laut ataupun sungai ke tempat lain. Ataupun kita pakai simpulan ini, simpulan manuk ini untuk ikat, sebagai contoh nak ikat bendera pun boleh. Ataupun kita gunakan simpulan manuk ini adalah untuk mengikat kemah kita kepada pancak itu. Kita nak bagi kemah kita berada dalam keadaan dan kedudukan yang tetap, tanpa bergerak, ditiup angin dan sebagainya. Yang seterusnya adalah tindih kasih. Tindih kasih merupakan simpulan yang digunakan untuk membuat gelong tali yang tidak akan tergelincir keluar. Contohnya, antara kegunaannya adalah untuk melakukan kerja-kerja menyelamat. Bila kita nak pakai tindih kasih ini, ketika contoh ada seseorang manusia lemas, jadi kita nak tarik dia ke darat. Kita tak boleh pakai ikatan yang berupa jerutan, kerana bila kita gunakan ikatan yang bentuknya menjerut leher, contohnya sewaktu kita tarik, leher mangsa tersebut akan terkesan, akan ada kesan pada leher mangsa. Jadi kita gunakan simpulan tindih kasih ini adalah untuk menarik mangsa yang lemas, sebagai contoh, ke darat tanpa menjerut leher mangsa. Jadi anda perlu untuk menyesuaikan. Anda perlu untuk menyesuaikan gambar dan juga makna. Gambar beserta makna yang benar, yang munasabah. Jadi mulakan aktiviti suai ini sekarang. Tahniah kepada semua kadet yang telah berjaya menjawab soalan ini. Jadi jawapan yang anda peroleh berdasarkan soalan ini adalah, yang pertama, ikatan ini digunakan untuk menyelamatkan mangsa yang lemas atau untuk menarik binatang seperti lembu
Ini merujuk kepada ikatan, ataupun bukan ikatannya, merujuk kepada simpulan tindih kasih. Seterusnya, ini adalah bantu mula. Mana dia bantu mula? Ini dia bantu mula. Seterusnya, digunakan untuk ikatan bantu mula. Okey, apakah dia ikatan, apakah dia simpulan yang kita gunakan untuk mengikat pada bahagian bantu mula? Kita gunakan buku sila. Mana buku sila? Okey, buku sila di mana? Ini buku sila. Dan yang terakhir, ikatan ini tidak mudah terungkai sesuai untuk mengikat pada tiang. Ini adalah ikatan apa ni? Bukan ikatan, simpulan. Ini adalah simpulan mano. Okey. Seterusnya kita beralih kepada praktikal ikatan dan simpulan. Apa yang perlu anda lakukan adalah menonton video ini sehingga habis. Video ini akan menerangkan kepada anda praktikal ikatan dan simpulan. Ada 3 jenis ikatan, ada 3 jenis ikatan dan simpulan yang akan anda lihat dan anda pelajari di dalam video ini, iaitu buku sila, simpulan manuk dan juga simpulan tindih kasih. Selepas anda selesai melihat dan menonton praktikal ikatan dan simpulan ini, anda perlulah membuat simulasi bagaimanakah ikatan yang ditunjukkan, bagaimanakah cara ikatan yang ditunjukkan di dalam video, dengan cara anda merakam video anda sendiri mengikat tali. Okey, kemudian hantarkan video anda kepada saya ataupun kepada semua guru penasihat kadet remaja sekolah. Baik, selamat menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pelajaran pada hari ini, kita akan berkenalan dengan 3 jenis ikatan di dalam ilmu kadet remaja sekolah. Kita akan menggunakan tali. Saya nak terangkan dulu tentang maksud simpulan dan juga ikatan. Okey, sesungguhnya simpulan dan ikatan ada makna yang berbeza. Yang pertama, simpulan. Simpulan ini adalah ikatan yang dibuat pada tali sahaja dan tidak melibatkan benda-benda yang lain. Jadi ini contohnya adalah buku sila, tindih kasih, simpul pengail dan sebagainya. Itu adalah simpulan. Maknanya simpulan hanya melibatkan tali dengan tali. Okey, adapun jika kita sebut tentang ikatan pula bermaksud mengikat batang-batang kayu, tiang ataupun buluh. Melalui ikatan tersebut, pelbagai alat dan benda dapat kita hasilkan. Contohnya apa benda yang kita dapat buat daripada ikatan? Antaranya adalah rak makanan, rak kasut, menara, lift peninjau, tiang bendera dan sebagainya. Jadi itu adalah antara perbezaan ikatan dan juga simpulan. Ikatan yang pertama yang akan kita belajar pada hari ini adalah ikatan buku sila. Bukan ikatannya, silap. Simpulan buku sila. Kenapa simpulan? Kerana kita hanya melibatkan tali dengan tali saja. Okey, baik. Macam mana cara ikatan buku sila ni? Kita tengok elok-elok. Okey, yang belah kanan, tali yang kita pegang pada tangan kanan. Okey, ni tali yang kita pegang pada tangan kiri. Okey, tali yang kita pegang pada tangan kanan hendaklah kita letak di atas tali kiri. Letak macam ni. Okey, kemudian kita ikat dia. Kita bawa turun tali kanan tersebut ke bawah. Okey. Dah jadi satu step. Step yang kedua adalah sekarang tali yang kita pegang belah kanan, tali yang kita pegang belah kiri dah berbeza. Okey. Tali yang kiri ini adalah tali yang kanan tadi.
Yang sebelum tadi, yang awal tadi, dia berada di belah kanan. Okey, dia berada di belah kanan ni. Jadi dia letak di atas, pusingkan dia ke bawah. Nampak tak? Tali yang kanan telah pergi ke belah kiri. Okey, tali yang belah kiri telah pergi ke belah kanan. Okey, kali ni apa nak buat? Okey, letakkan tali yang belah kiri pula, ini kiri ni, letakkan dia di atas tali kanan. Step yang pertama tadi, kiri letak atas kanan. Step yang kedua, lepas dah ikat macam ni, step yang pertama tadi, kanan letak atas kiri. Step yang kedua ni adalah kiri letak di atas kanan. Okey, kemudian lepas kiri letak di atas kanan, pusingkan dia dan tarik. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Dia akan jadi macam ni. Okey. Nampak? Kalau jadi macam ni, maknanya jadilah tali ikatan kita. Jadi ikatan buku sila ni apa tujuannya? Okey, ikatan buku sila ni dipakai ketika hendak mengikat bantu mula. Okey, anda semua pun telah tahu bantu mula tu apa maknanya. Okey, jadi apa rasionalnya diikat dengan untuk bantu mula? Kerana dia mudah untuk dileraikan. Macam mana nak leraikan dia? Mudah saja. Okey, ambil ni, tarik. Tarik, bagi dia lurus. Kemudian ni yang tengah ni, ikatan tengah, simpulan tengah ni, tarik aja. Tu dah siap. Seterusnya pula adalah simpul manuk. Simpul manuk ni digunakan untuk kita ikat pada tiang ataupun pada balak. Okey, dan simpulan ini dia tidak mudah untuk terungkai. Selain daripada tu, kita boleh pakai simpul manuk ini untuk ikat orang kata nak ikat bot kita pada batang, pada batang ataupun tiang. Okey, itu satu kegunaannya. Ataupun oleh kerana sekolah kita, sekolah agama Chuah ni dekat dengan laut, laut paya ni kan, laut paya masin ni. Jadi mungkin kita dah biasa jumpa bot-bot ni, nelayan dan sebagainya, maka kita gunakan dia untuk ikat pada kayu. Jadi step yang pertama adalah kita tali ni. Awak bayangkanlah tali yang belah kanan ni dia dah ikat pada bot. Jadi ini adalah tali yang belah kiri yang ada hujungnya. Baik, apa yang perlu kita buat yang pertama adalah kita ikat dulu macam ni. Pastikan tali yang kita dah ikat ni dia berada di belah atas. Jangan duduk bawah, duduk belah atas. Lepas dia ada duduk kat atas, kita silangkanlah dia. Bawa turun bawah ni. Silang macam biasa. Tarik macam ni. Jadi dia di X macam ni. Selepas itu, apa yang perlu kita buat adalah kita bawa tali ni ke sini. Buat satu lagi bulatan untuk tali ni kat bawah ni. Ini biar X kat atas. Kita bawa dia macam ni, buat bulat. Nampak tak ni bulat? Dia dah macam ni kan. Kita buat macam ni. Dia jadi macam ni. So awak perlu untuk membiarkan ada sedikit rongga tertinggal di sini. Jadi apa nak buat, kita masukkan tali ni ke dalam rongga tersebut. Masukkan dia. Jadi secara automatik yang ini duduk belah tengah, yang ni pun seakan-akan tengah berada di tengah. Kemudian tarik. Inilah dia simpul manuk. Dia tak mudah terungkai, tidak mudah untuk terungkai lah. Nampak? Ketat. Jadi bot kita insya-Allah tak lari ke mana. Simpulan yang ketiga, simpul tindih kasih. Kenapa dinamakan tindih kasih? Kerana kita tak nak menjerut. Contohlah kita nak selamatkan lembu ke, kita nak selamatkan manusia ke, itu kita perlukan satu ikatan yang ada lubang bulat macam ni. Kenapa? Kerana apabila kita menjerut, menjerut, contohlah ini leher orang tu, kita
tarik dia, kita ikat biasa dekat leher dia ni. Lepas tu kita tarik. Apa jadi kat orang tu? Sesak nafas. Samalah dengan lembu tu. Kita tarik ni, leher dia terjerut, memberikan kesan pada lehernya. Dah buruk dah leher dia. Jadi kita tak nak, kita kena buat satu ikatan yang dinamakan satu simpulan, minta maaf, yang dinamakan sebagai simpul tindih kasih yang macam ni, supaya kita tarik. Okey, nampak tak? Dia tak terjerut lehernya. Jadi dia boleh ditarik seperti biasa. Nampak Okey. Jadi macam mana nak tarik ni? Macam mana nak buat ni? Jom kita tengok. Kita perlukan tali dan juga 2 jari. 2 jari. Okey, apa perlu kita buat? Yang pertama adalah kita letakkan tali macam ini, bentuknya macam ni. Okey. Ni ke bawah, yang ni ke atas. Baik. Yang berada di bawah ni, kita masuk buat dia gulung. Tarik panjang sikit lah. Okay, buat dia gulung macam ni. Nampak ni pendek ni. Yang ni adalah gelungan yang kita nak hasilkan nanti. Jadi kita kena panjangkan lagi. Okey, baik, panjangkan lagi, tarik ke bawah lagi. Baik, jadi dia panjang. Okey, kemudian lepas dah panjang, kita buat gelung. Okey, gelung macam ni. Ni biarkan ni pastikan dia ada lebihan dekat sini. Baik. Kemudian apa perlu kita buat? Kita pusingkan dia ke bawah. Okey. Kita pusingkan dia macam ni. Pastikan kita masuk, nampak tak? Kita masuk ke belakang macam ni. Okey, sekali lagi. Okey, yang ni kita dah ke belakangan dia. Kita masuk ke sini. Bukan macam ni, tapi silangkan dia. Silangkan dia macam ni, masuk ke belakang. Nampak Okey, ni depan dia. Depan dia still sama. Belakang ni kita dah ikat dia macam ni. Baik, kemudian apa perlu kita buat adalah tarik dia. Tarik lagi. Nampak dia dah mula pendek kan? Sebab tu ni kena panjang tadi. Kita tarik dia. Kita pergi ke ni. Okey, nampak tak tali ni? Tali ni. Tali yang atas ni, kepalanya ni. Kita pergi ke belakang. Bukan depan ni, belakang. Okey, pergi belakang. Okey, dah. Nampak? Dah ke belakang dah ni. Okey, step yang seterusnya adalah, sekejap saya tunjukkan. Okey, nampak ni lubang tu. Okey, ni dah ke belakang tali atas ni. Ni tali atas. Kita dah pergi ke belakang dia. Kita pusingkan dia. Dan kita masuk balik ke dalam lubang ni. Lubang yang belakang ni. Nampak dia ada lubang ni. Masukkan dia ke lubang ni. Masukkan dia ke dalam lubang. Macam ni. Ni. Okey. Masukkan dia kat sini. Baik. Selepas itu pegang. Ini adalah rupa tali yang nak dijerutnya tu. Pegang. Tahan. Tarik. Tarik. Tahan ni. Tarik. Ni pun tahan lah. Okey, tarik dia. Tarik. Okey dah. Tarik ni. Dah. Okey, akhirnya jadilah tali jerut. Bolehlah jerut apa-apa sampai ni. Alhamdulillah.